boleh rugi, pelaburan melalui private mandate pun boleh rugi. Okay, jadi kalau kita nak tengok performance, past performance, dia sebenarnya tidak berapa mencerminkan keuntungan pada masa akan datang. Okay, past performance doesn't reflect future performance. Okay, jadi kita tak melihat performance yang sebelumnya. Tapi apa yang kita faham, kita menggunakan perkhidmatan pelaburan tersebut, dan sekiranya market bagus, kita masuk melabur ketika market bagus, alright, dan kita fund manager berjaya memilih counter-counter yang bagus untuk kita, maka kita berjaya buat profit. Tetapi mana-mana pelaburan pun ada risiko kerugian, sebagus mana pun counter yang dipilih ada risiko mengalami kerugian. Sebab tu masa kita buka account private mandate tersebut, dia akan ada set question risk profile untuk setiap pelabur. Nanti anda akan isi apakah risk tolerance anda, risk profile anda, sama ada anda seorang yang agresif ataupun konservatif, moderate. Semua tu akan membentuk pilihan fund manager. Fund manager akan melabur ikut risk profile anda. Kalau anda jenis yang super agresif, anda nak keuntungan yang banyak dan anda sanggup rugi banyak, maka dia akan melabur dalam counter-counter yang agak berisiko, tetapi peluang untung tu lebih besar. Alright, kalau anda jenis konservatif, maka dia akan melabur dalam counter-counter yang ataupun dana unit trust yang tidak terlalu volatile, tetapi potensi keuntungan dia tidaklah terlalu tinggi. Okay, jadi bergantung kepada risk profile anda yang akan menentukan performance pelaburan anda. Okay, dan yang kedua adalah pelaburan melalui private mandate ni, kita tak boleh tengok dia daripada sudut short term. Kita kena tengok pelaburan ni dari segi long term. Okay, kita kena melabur lebih daripada setahun, lebih daripada 3 tahun, baru kita akan nampak keuntungan yang nyata lah. Sebab kenapa? Sebab pelaburan dalam money market seperti equity market, pelaburan saham, dia adalah satu pelaburan yang volatile, turun dan naik. Okay, jadi kalau kita nak menilai keuntungan dalam short term, dia adalah tidak fair, tidak adil lah. Okay? Mungkin kita boleh untung besar dalam masa yang singkat, dan kita juga mungkin mengambil masa untuk menjana keuntungan. Okay? So benda-benda macam ni saya akan explain in greater detail dalam autopilot investment webinar. Apakah mindset yang kita perlu ada untuk terlibat dalam pelaburan melalui private mandate ni. Nanti anda akan lebih faham, ya. Okay, right. Okay, saya nak jawab soalan lagi ni. Okay, right. Rizal Muhammad Sairi, kalau modal kita susut dari RM10,000 menjadi 2,000, contoh, adakah kita kena top up semula, cukupkan 10,000 tuan? Jawapannya tak. Terpulang pada kita. Kalau modal dah susut daripada 10,000 jadi 2,000, kita nak biarkan 2,000 tu naik semula ataupun kita nak top up lagi, terpulang kepada kita. Tak ada syarat mesti top up. Okay, kita sebagai investor terpulang kepada kita nak top up ataupun tidak. Tak nak top up pun tak apa, macam tu. Nak withdraw pun boleh juga kalau anda rasa tak perform lah. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang komen yes. Okay, siapa yang komen yes tu, nanti tim saya akan berikan anda link untuk anda daftar ke sesi autopilot investment webinar yang akan berlangsung pada 17 September 2021. Sesi tersebut adalah sesi eksklusif live bersama dengan saya. Okay, dan saya harap anda dapat join dan kosongkan waktu dan tarikh untuk autopilot investment webinar, okay, supaya anda jelas tentang pelaburan melalui private mandate. Okay, alright. Alien Aminin, dia invest ke Bursa Malaysia sahaja atau international juga? Jawapannya, kalau untuk blue chip, dia akan fokus kepada Bursa Malaysia sahaja. Tapi kalau kita melabur dalam unit trust, okay, mungkin dia akan beli dana-dana unit trust yang ada exposure kepada luar negara. Okay, so sebab dana ni, fund manager yang ada dalam unit trust tersebut, mungkin dia akan beli dana-dana luar negara. Okay, so kita punya pelaburan expose kepada luar negara jugalah. Tetapi itu adalah untuk unit trust. Kalau untuk pelaburan untuk global, okay, ada juga private mandate tersebut, tetapi minimum investmentnya yang syariah adalah RM50,000. Dia punya komitmen untuk permulaan tu agak besar. Jadi saya tak berapa recommend untuk orang yang baru nak bermula dalam private mandate. Orang yang nak baru bermula, kita suggest untuk pergi ke unit trust ataupun blue chip counters sahajalah. Okay, so that's the way macam mana kita melihat pelaburan melalui private mandate ni. Okay, alright. Jadi
Terima kasih kepada anda yang komen yes. Okay, sebentar lagi nanti tim saya akan respon kepada anda untuk berikan link untuk anda register secara percuma untuk Autopilot Investment Webinar yang akan berlangsung pada 17 September 2021 live bersama dengan saya di Zoom webinar. Alright, dan anda akan lebih jelas lagi untuk melabur dalam private mandate. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa dalam Autopilot Investment Webinar pada 17 September 2021 ni. Alright, dan insyaAllah anda akan belajar banyak dan hopefully saya dapat bantu anda untuk menjadi seorang pelabur private mandate di Phillip Capital Management, insyaAllah. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, sebarang pertanyaan anda boleh ajukan di Telegram channel Invest For Me. Nanti saya akan jawab di sana. Okay, so sekian saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Invest For Me. You are TNM, you are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye-bye.